Rentasan berita edisi 1345 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Hanya sekadar meminta pendakwah memohon tauliah digelar kafir. Tanah Rizak Melayu makin bertambah atau berkurang. Memalukan parti tunggang agama sebati fitnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk menjadi doktor, lulusan perubatan sahaja tidak mencukupi. Individu tersebut hendaklah mempunyai sijil pengamal perubatan Majlis Perubatan Malaysia MMC. Jika sekiranya ingkar dengan peraturan itu, mereka berisiko untuk ditangkap dan diambil tindakan mengikut kanun prosedur jenayah kerana menawarkan perkhidmatan perubatan secara haram. Demikian keperluan yang wajib dimiliki oleh seorang doktor yang menyimpan hasrat yang suci bagi merawat pesakit fizikal manusia. Dengan sijil tersebut, barulah individu itu boleh memberi nasihat berhubung kesihatan pelanggannya dan merawat masalah fizikalnya. Demikian juga bagi mereka yang tugasnya menasihati pelanggannya daripada sudut kesihatan rohani atas nama pendakwah bebas. Mereka yang meletakkan gelaran ustaz di hadapan namanya ini perlu mendapatkan apa yang disebut sebagai tauliah oleh pihak penguatkuasa agama di negeri di mana rawatan iaitu ceramah agama yang hendak dijalankan. Jika tidak memilikinya, bagaimana kita hendak mengetahui tahap kelayakan individu yang menayangkan gelaran ustaz di hadapan namanya itu? Kerana itu, Jabatan Agama Islam di negeri-negeri hari ini menegaskan bahawa tauliah itu wajib bagi pendakwah berkenaan. Terkini timbul isu pendakwah bebas Ustaz Muhammad Wadi Anwar yang mendakwa bahawa beliau tidak pernah dipelawa oleh Jabatan Agama Islam Perlis untuk memohon tauliah bagi menyampaikan ceramah agama di negeri berkenaan. Namun kenyataan ini disangkal oleh Ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis Dr. Rozaimi Ramli. Menurut beliau, JAIPS menerusi surat bertarikh 3 Julai 2019 membuktikan Muhammad Wadi pernah dipelawa berbuat demikian. Saya membaca kenyataan media Ustaz Wadi Anwar yang menafikan dia pernah dipelawa atau dijemput atau diajak oleh JAIPS untuk memohon tauliah mengajar agama negeri Perlis. Setelah bertanya kepada pihak JAIPS, mereka akui memang telah menjemput Ustaz Wadi Anwar untuk memohon tauliah sejak 2019 lagi, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Dia berkata surat tersebut sebenarnya sulit, tetapi Ustaz Ahmad Hussam Badruddin telah membuat naik di Facebook beliau. Justru Ruzaimi mengemukakan 3 persoalan yang memerlukan penjelasan Muhammad Wadi, iaitu pertama, adakah Ustaz Wadi Anwar menipu lalu dia nafikan JAIPS pernah jemput dia ambil tauliah sedangkan JAIPS memang ada menjemput? Kedua, atau adakah Ustaz Wadi Anwar pelupa dan dia perlu tarik balik kenyataan media yang separuh masa itu? Lupa itu biasa kerana ada sahaja orang yang kata, saya baca tapi lupa. Atau adakah Encik Hussam yang mendapat surat ini lalu tidak bagi Wadi Anwar surat ini? Bak kata orang, member buka surat member, lepas itu sorotkannya dan buat diam. Kata Dr. Rozaimi, jika benar persoalan itu, Muhammad Wadi kena minta surat berkenaan daripada Hussam, tetapi perlu meminta dengan beradab kerana Hussam dikatakan adalah ahli Majlis Penasihat Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi atau Matin. Baru-baru ini terjadi kekecohan di program solat tarawih dan sembang santai bersama Ustaz Wadi Anwar di Markas Tarbiyah PAS kawasan Kanga susulan isu ketiadaan tauliah. Kekecohan yang berlaku di Markas PAS di Perlis Matin sehingga menggelarkan pengarah Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS dan kaki tangannya sebagai kafir dikesali. Mengulas mengenai kekecohan itu, Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, perkara ini tidak boleh dibiarkan kerana ia akan memberikan nilai buruk kepada masyarakat. Sekarang ini sudah sampai kepada persendaan oleh pihak-pihak berkenaan. Dalam kejadian itu sudah sampai kepada pengarah JAIPS digelar sebagai kafir, kata Muhammad Asri dalam sidang media. Menurut laporan media, dalam kejadian di depan Markas PAS Matin ini, pengarah JAIPS telah dikafirkan oleh sebahagian yang hadir. Ketika itu, pengarah JAIPS Najmuddin Abdul Karim serta kaki tangannya telah datang mahu mengambil kenyataan daripada seorang penceramah di Matin namun telah dihalang. Mereka digelar macam-macam oleh penyokong PAS di markas itu, termasuk kafir.
Titah tuanku, kami akur. Okey. Dan kami daulat tuanku tidak sanjung titah tuanku. Okey, tapi yang Ana cakap dengan Ustaz pagi tadi, Ya. yang tanpa tauliah tu macam mana Ustaz? Daulat tak perlu dalam markas. Dan sekarang saya nak tanya saya nak tanya tuan, saya sebagai ni ahli majlis penasihat mati. Saya ahli majlis penasihat mati. Saya nak tanya. Tauliah ni untuk apa? Untuk kebenaran ceramah? Ini ceramah kah? Mengajar agama? Di mana mengajar? Apa istilah mengajar? Saya nak tanya. Definisi mengajar tu apa dia? Memang santai. Tak payah. Tak, saya nak tanya. Tidak, Ustaz kena jawab. Tuan kena jawab. Dia tidak kami tak tahu. Apa istilah mengajar? Apabila ada audien, kita dah boleh consider dia mengajar. Mengajar tu apa dia, Ustaz? Atas definisi mana yang tuan ambil? Tadi sembang bukan mengajar. Tak apalah kalau Ustaz kata sembang. Sembang. Jadi ini Ustaz. Ustaz bawa benda ni ke mahkamah. Okey. Bawa ke mahkamah. Dia hakim putuskan. Kita Baik. itu dia. Macam Ustaz bincang dengan Ana pagi tadi. Ya. Okey. Ini tak ada masalah. Ini Ustaz bawa pergi ke mahkamah. Kemudian kita putuskan di mahkamah. Dan kami pihak Matin harap ini kali terakhir pihak Jabatan Agama mai kacau program di sini. Setuju tak Jemaah Matin? Kali terakhir. Dan kita Malulah. InsyaAllah. Ustaz pun dah main hari tu jumpa kan? Ya. Tak ada masalah, betul tak? Tak ada masalah. Tak Ustaz, anda main kali pertama 2 kali Anda pergi jumpa Jabatan Agama. Ya. Anda pergi Sabar. Matur Muhammad Asri tindakan menguatkuasakan larangan membenarkan pihak yang tidak mempunyai tauliah memberikan kuliah dan mengajar agama di Perlis dibuat atas perintah Raja Perlis. Padahal mereka telah dipelawa untuk memohon tauliah ini. Kata beliau dalam sidang media mengenai isu berkenaan selepas kekecohan itu. Sementara itu, Martin dalam satu kenyataan media bertajuk penafian daripada pihak Martin berkenaan isu mengkafirkan penguatkuasa Jabatan Agama Islam Perlis berkata ungkapan kafir itu dilakukan oleh pihak luar. Kami merujuk kepada perkataan kafir yang telah diungkap oleh seorang yang berada semasa pengarah Jabatan Agama Islam Perlis JAIPS dan pasukan penguatkuasa JAIPS hadir ke Martin pada malam 30 Mac 2023 tersebut. Kami telah melakukan pemeriksaan secara teliti dan dapati tidak ada yang mengenali pengungkap tersebut. Rata-rata saudara mara dan ahli keluarga yang hadir pada malam tersebut menyatakan bahawa pengungkap tersebut adalah orang luar yang tidak dikenali. Martin tidak pernah berkompromi dengan mana-mana individu yang mengkafirkan pihak lain dan pihak-pihak itu tidak mewakili Martin. Kami juga percaya provokasi itu dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, kata pihak Martin di Facebook. Siapa nak mengaku berak di tengah jalan, kata peribahasa Melayu. Mungkin agak kasar laras bahasa peribahasa ini. Tetapi itulah hakikat bila sudah kantoi mentakfiri siapa yang nak mengaku. Tetapi malaikat rakib dan atid tetap ada mencatat segala kebaikan dan kejahatan. Jabatan Mufti Negeri Perlis yang mengeluarkan tauliah dan JAIPS hanya meminta Muhammad Wadi mengemukakan permohonan kebenaran mengajar agama dalam negeri Perlis secara one-off kepada Jabatan Mufti Perlis, iaitu pada 14 hari bekerja daripada tarikh program dirancang bagi membolehkan beliau menyampaikan program kuliah agama. Bukankah itu untuk kebaikan semua pihak? Apa yang liat sangat? Apa sebenarnya yang Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad sebut mengenai Tanah Rizab Melayu di Malaysia? Mengapa pula Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur Sentap 6 hari lalu Nik Nazmi memberitahu Dewan Rakyat bahawa keluasan kawasan pewartaan Tanah Rizab Melayu di Kedah menurun daripada 721,888.93 hektar kepada tahun 2021 hanya 716,537.28 hektar pada tahun 2022. Menurut beliau, antara tahun 2021 dan 2022 setiap negeri mencatat peningkatan Tanah Rizab Melayu kecuali Kuala Lumpur dan Perak, selain Kedah yang mencatatkan penurunan. Butiran sedikit, kalau kita lihat secara terperinci antara tahun 2021 dan 2022, setiap negeri mencatat peningkatan Tanah Rizab Melayu kecuali Kedah yang menurun daripada 721,888.93 hektar kepada 716,537.28 hektar. Kuala Lumpur daripada 1,003.56 hektar kepada 99.48 hektar, dan Perak 953,042.67 hektar kepada 953,040.87 hektar. Negeri-negeri lain semua mencatat peningkatan, termasuklah jumlah besar Tanah Rizab Melayu di seluruh
Semenanjung, Malaysia. Beliau berkata sehingga 31 Disember tahun lalu, keluasan kawasan pewartaan Tanah Rizab Melayu adalah 4,996,406.42 hektar, iaitu peningkatan sebanyak 0.67% berbanding 4,963,190.80 pada tahun 2021. Katanya maklumat perincian mengenai pembatalan dan penggantian Tanah Rizab Melayu di negeri direkodkan oleh pihak berkuasa negeri masing-masing. Ini adalah selaras dengan peruntukan perkara 89 Perlembagaan Persekutuan yang melindungi tanah simpanan Melayu yang tidak akan berkurangan keluasannya apabila berlakunya pembatalan. Pihak berkuasa negeri hendaklah menggantikan keluasan kawasan yang telah dibatalkan dengan tanah-tanah lain yang sama jenis dan luasnya sebagai tanah simpanan Melayu, jelas Nik Nazmi. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Perikatan Nasional Maran, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, yang meminta kerajaan menyatakan jumlah keluasan asal Tanah Rizab Melayu mengikut negeri di Semenanjung. Kenyataan Nik Nazmi itu dilihat adil kerana beliau tidak memperkecil mana-mana negeri atau wilayah yang Tanah Rizab Melayu masih belum meningkat. Beliau hanya merujuk kepada perbandingan data pada tahun 2021 hingga 2022. Bagaimanapun, mengulas kenyataan Nik Nazmi itu, Muhammad Sanusi Muhammad Nur membuat perbandingan keluasan asal Tanah Rizab Melayu di negeri Kedah pada tahun 1933 mengikut Warta Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM dan 19 Januari 2023. Beliau menegaskan jumlah keluasan Tanah Rizab Melayu yang dicabut keluar adalah 4,751.369 hektar yang digantikan balik seluas 5,160.034 hektar. Ini menjadikan keluasan Tanah Rizab Melayu di Kedah pada Januari 2023 ialah seluas 721,905.613 hektar. Angka ini menunjukkan berlaku peningkatan keluasan Tanah Rizab Melayu lebih kurang 408 hektar pada tahun 2023 berbanding keluasan 1933, ujarnya. Nampaknya Menteri Besar Kedah lebih terperinci berbanding Menteri Ketsa sehingga mencurakin ke tahun 1933, iaitu ketika di era penjajahan British. Malah beliau sempat mengejek Menteri Ketsa dalam hantaran di Facebook. Inilah keluasan yang direkodkan di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kedah. Inilah angka yang menjadi pegangan Kerajaan Negeri Kedah pada hari ini. Hello my friend, next time you try harder and don't play-play, sindirnya, kelakarnya. Kenapa Muhammad Sanusi seumpama panas satu badan? Perak dan Kuala Lumpur juga didakwa mencatat penurunan keluasan Tanah Rizab Melayu. Tetapi tiada pula suara yang berlatah dan memperlekeh Menteri Ketsa. Tahniah jika Tanah Rizab Melayu di Kedah sudah naik pada tahun 2023. Jika benar Kedah sudah berjaya mempertingkatkan Tanah Rizab Melayu, seharusnya Muhammad Sanusi berkongsi pengalaman itu dengan Perak dan juga Kuala Lumpur. Apakah pendekatan kerajaan negeri tersebut untuk mencapai peningkatan yang beliau war-warkan? Justru Kedah boleh dijadikan contoh oleh negeri-negeri lain yang kini bergelut dengan tuntutan untuk pembangunan dan keperluan mempertahankan Tanah Rizab Melayu. Untuk mengoptimumkan bantuan daripada Kerajaan Persekutuan bagi manfaat rakyat Kedah, Menteri Besar harus bijak mencari perseimbangan dalam tindakan sama ada hendak mengkritik atau hendak bekerjasama. Malah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berkata kritikan dan teguran dibenarkan dan beliau bersedia untuk membuat pindaan serta penyesuaian. Ini kerana menurut beliau peruntukan kepada semua negeri pada tahun 2023 dinaikkan daripada kerajaan sebelum ini, termasuk negeri yang ditadbir pembangkang. Katanya peruntukan bagi Perlis dinaikkan daripada RM138 juta kepada RM154 juta. Manakala Terengganu dinaikkan daripada RM393.6 juta kepada RM400.1 juta. Kelantan daripada RM331 juta kepada RM351.5 juta. Dan Kedah pula RM458.1 juta kepada RM512.1 juta, katanya. Tegasnya kerajaan perpaduan memberi peruntukan lebih besar bagi negeri yang ditadbir pembangkang berbanding ketika Putrajaya ditadbir oleh mereka sebelum ini. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2023 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara 29 Mac lalu. Justru, bagi Menteri Besar Kedah, jangan baca tajuk berita sahaja. Percayalah, kita yang di luar Kedah pun mahu negeri itu makmur. Dalam pada itu, Jom Channel ingin menyarankan kepada MB Kedah ini, jika hendak bertutur dalam bahasa Inggeris sekalipun, gunakanlah tata bahasa yang betul. Muhammad Sanusi yang memegang jawatan tertinggi di negeri Kedah tidak sepatutnya menggunakan bahasa seperti budak-budak WeChat. Ada peribahasa Melayu menyebut yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Hello YB, respect is to be earned, not given.
Perkataan fitnah membawa konotasi negatif bagi setiap perbuatan dan situasi. Pada hari ini, penyebaran fitnah mudah dilakukan sama ada melalui ucapan, surat layang, laman web dan laman sosial yang biasanya tersebar dengan cepat dan mudah. Sikap itu amat ditegah kerana Islam menganjurkan agar setiap berita yang diterima mestilah diselidiki terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain. Sungguh menyedihkan apabila perilaku hina berkenaan menjadi budaya dalam masyarakat kita hari ini. Apatah lagi ianya dilakukan oleh golongan yang mendakwa mereka membela dan menjaga maruah agama Islam. Malah mereka menganggap ia sebagai satu kepuasan jika dapat melakukan perbuatan itu. Perikatan Nasional PN dilihat semakin terdesak untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi sehingga didakwa sanggup melakukan fitnah menerusi video terhadap DAP. Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi DAP Kebangsaan Syekh Umar Bagharib Ali mendedahkan video yang bertajuk 5 isu Kerajaan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional BN mengikut telunjuk DAP. Berdurasi selama 4 minit 21 saat yang telah dimuat naik pada 1 April lalu menerusi Facebook Wakil Rakyat Jengka Syahril Azman Abdul Halim Al-Hafiz daripada PAS. 5 isu kerajaan PHBN ikut telunjuk DAP. Sekarang dah masuk 100 hari usia Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Jadi, kami nak berkongsi 5 isu yang menunjukkan kerajaan ini sebenarnya sedang ikut telunjuk DAP. Nak tahu tak apa 5 isu tersebut? Yang keempat terpaling tak masuk akal. Baik, isu yang pertama. Kaji semula mata pelajaran pendidikan Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta mata pelajaran pendidikan Islam dikaji semula supaya memberi kefahaman yang jelas dan pelajar tidak semudahnya percaya sebarang hujah mana-mana pihak. Meskipun ianya tokoh parti politik maupun para ulama yang ada. Beliau mendakwa antara fitnah yang disebarkan itu adalah isu berkaitan kajian semula mata pelajaran pendidikan Islam, pencerobohan tanah di Pahang dan Muslihat menangani masalah perumahan apabila Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT membawa masuk Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB dari Singapura ke Malaysia. Turut dibangkitkan isu penjualan mercun yang telah dihalalkan dan harga daging babi. Saya bimbang politik kebencian, fitnah dan juga tuduh-tuduhan palsu seperti ini akan mencemar dan merosakkan politik tanah air yang seterusnya akan memangsakan DAP khususnya bagi menghadapi PRN. Saya melihat bahawa perkara ini sangat penting di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan Akta 574 iaitu kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam. Katanya kepada pemberita di bangunan Parlimen semalam. Syekh yang juga naib pengerusi DAP Johor berkata beliau tampil membuat laporan polis hari ini kerana tidak mahu cara politik tidak matang dan fitnah digunakan untuk memburukkan lawan. Saya telah pergi ke Ibu Pejabat Daerah IPD Keluang untuk membuat satu laporan polis terhadap video fitnah yang telah dimuat naik. Isu ini penting untuk saya buat laporan kerana berunsur fitnah dan tuduhan palsu yang boleh menanamkan kebencian terhadap parti politik DAP sebagai sebuah parti politik yang sah, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Bentuk Yong Safura Osman menyifatkan tindakan individu tertentu yang telah menyebarluaskan fitnah merupakan satu tindakan yang tidak wajar dan sangat dangkal. Kita semua ada hak untuk bercakap namun kena pastikan bahawa fakta-fakta yang disampaikan itu adalah benar dan tepat. Saya harap pihak berkuasa memandang serius dan mengambil tindakan kerana tidak mahu perkara yang menyebabkan fitnah ini akan terus berleluasa. Katanya, tambah beliau fitnah yang berlaku ini juga akan menyebabkan masyarakat di luar sana akan memandang serong terhadap DAP di bawah kerajaan Malaysia Madani. Golongan itu juga pastinya tidak akan masuk syurga sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pendapat fitnah tidak akan masuk syurga. Riwayat Imam Al-Bukhari. Sebelum ini, pelbagai fitnah dilemparkan oleh pemimpin PAS tanpa rasa bersalah. Sama ada kalah dalam saman atau mereka memohon maaf berkali-kali tanpa rasa malu. Terkini, Mahkamah Rayuan memerintahkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor membayar jumlah ganti rugi sebanyak RM120,000 kepada bekas Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Wira Mahfuz Omar berhubung saman fitnah. Pelbagai sejarah hukuman telah dilakarkan oleh para pimpinan PAS dengan pelbagai episod fitnah dan turun naik mahkamah. Kalah namun tidak pernah ada rasa serik. Malah mereka kelihatan sangat seronok menggunakan agama menghalalkan perbuatan terkutuk dan terhina di sisi agama itu. Rasanya Puak PAS jauh lebih tahu bahawa perbuatan mungkar itu umpama api membakar daun dan ranting kering. Ia cepat merebak dan akan mencari abu. Dengan erti kata mudah, ganjaran amalan baik yang dilakukan sebelum ini terhapus dan menjadi muflis di akhirat nanti.
Bukan itu sahaja, kehidupan di dunia akan hilang keberkatan dan turut dilaknat oleh para malaikat. Anda semua ulama atau ulama? Sejarah silam telah membuktikan bagaimana fitnah menjadi punca kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia juga menjadi penyebab utama kepada peperangan sesama Muslim ketika zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib karimallahu wajhah. Kepada PAS, berhentilah menabur fitnah, berhentilah menunggang agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, mewakili semua kru Jom Channel, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari yang ke-14 di bulan Ramadan penuh keberkatan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera.